Salam sejahtera, nama saya Nomi Jos Jaulan, nombor kad metrik di 202010093852 daripada ET18 ISMP Ekonomi, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi. Tajuk penyelidikan tahun akhir saya yang saya pilih adalah analisa faktor dalaman bagi kesedaran pendidikan dalam kalangan B40 di daerah Mualim Perak. Persoalan bagi kajian ini adalah apakah skor min bagi faktor dalaman yang mendorong kepada kesedaran pendidikan golongan B40? Apakah terdapat hubungan antara faktor dalaman dan kesedaran pendidikan bagi golongan B40? Dan apakah faktor dalaman yang paling dominan dalam mendorong kepada kesedaran pendidikan golongan B40 di daerah Mualim Perak? Terdapat 3 objektif kajian yang telah ditetapkan iaitu mengetahui skor min bagi faktor dalaman yang mendorong kepada kesedaran pendidikan golongan B40, menganalisa hubungan faktor dalaman terhadap kesedaran pendidikan bagi golongan B40 dan mengenal pasti faktor dalaman yang paling dominan dalam mendorong kepada kesedaran pendidikan golongan B40 di daerah Mualim Perak. Berikut merupakan kerangka konseptual kajian. Antara faktor dalaman yang mempengaruhi kesedaran pendidikan dalam kalangan B40 yang digunakan dalam kajian ini adalah sosioekonomi keluarga, penglibatan dan sokongan ibu bapa, personaliti pelajar dan kesihatan pelajar. Kajian ini juga menggunakan 2 teori iaitu teori John Dewey dan hierarki keperluan Maslow. Teori ini amat berkait rapat dengan pendidikan dan sesuai untuk digunakan dalam kajian ini. Dalam bab 2 membincangkan berkenaan kajian literatur, iaitu kajian-kajian lepas yang telah dilakukan oleh pengkaji-pengkaji lepas sama ada di dalam atau luar negara berdasarkan pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah bebas yang berkaitan dengan kajian ini. Antara faktor dalaman yang akan dihuraikan dalam bab ini adalah sosioekonomi keluarga, penglibatan dan sokongan ibu bapa, personaliti pelajar dan kesihatan pelajar. Seterusnya, pada bahagian bab 3 pula, membincangkan berkenaan metodologi kajian yang terdiri daripada reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, instrumen kajian rintis, prosedur kajian dan penganalisisan data. Kaedah kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik bagi mengumpul data yang diperlukan untuk menjawab persoalan dan objektif kajian yang telah ditetapkan. Borang soal selidik akan diedarkan kepada 120 orang responden kajian yang terdiri daripada ibu bapa golongan B40 di daerah Mualim, khususnya Proton City, Slim River, Trolak dan Berang. Bagi populasi dan sampel kajian, populasi kajian terdiri daripada golongan B40 di daerah Mualim dan sampel kajian sebanyak 120 orang responden akan dipilih secara rawak untuk menjawab borang soal selidik yang telah disediakan. Selain itu, instrumen kajian ini adalah dalam bentuk soal selidik yang terdiri daripada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A merupakan maklumat demografi responden, manakala bahagian B pula mempunyai item soalan berkaitan faktor dalaman yang mempengaruhi kesedaran pendidikan golongan B40 dan berbentuk skala Likert 5 mata. Sebanyak 61 item soalan yang telah disediakan dan perlu dijawab oleh responden. Berikut merupakan prosedur kajian yang telah dibuat iaitu menetapkan batasan responden, mengedarkan borang soal selidik, responden menjawab soal selidik, data yang diperoleh dikumpul, data diproses dan dianalisis melalui SPSS, dan akhir sekali membuat laporan kajian. Bagi penganalisisan data, data dianalisis melalui perbandingan skor min bagi faktor dalaman dan menggunakan analisis logistik binary untuk menganalisa hubungan faktor dalaman dengan kesedaran pendidikan. Berikut merupakan 2 model yang telah dibina menggunakan analisis tersebut iaitu model ada kesedaran dan model tiada kesedaran.
Bagi objektif pertama, iaitu skor min, secara puratanya, terdapat dua faktor yang mempunyai nilai min yang tertinggi, iaitu faktor sosioekonomi keluarga sebanyak 2.8836 dan diikuti dengan 2.4815 bagi personaliti pelajar. Nilai min bagi faktor penglibatan dan sokongan ibu bapa pula adalah sebanyak 2.0975 sahaja. Faktor kesihatan pelajar mempunyai nilai min yang paling rendah antara keempat-empat faktor dalaman tersebut, iaitu sebanyak 1.3367. Bagi objektif kedua, berikut merupakan jadual bagi model 1 iaitu model ada kesedaran. Berdasarkan jadual tersebut, hanya dua faktor yang signifikan iaitu faktor penglibatan dan sokongan ibu bapa serta sosioekonomi keluarga. Faktor penglibatan dan sokongan ibu bapa mempunyai nilai yang signifikan iaitu 0.012. Perkara ini menunjukkan bahawa faktor penglibatan dan sokongan ibu bapa mempengaruhi kebarangkalian adanya kesedaran pendidikan dalam kalangan golongan B40 di daerah Mualim Perak. Seterusnya, faktor sosioekonomi keluarga juga signifikan pada nilai 0.025. Hal ini menunjukkan bahawa faktor sosioekonomi keluarga juga mempengaruhi kebarangkalian ada kesedaran pendidikan dalam kalangan golongan B40 di daerah Mualim. Walaupun berhubungan negatif terhadap kesedaran pendidikan, namun kedua-dua faktor tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap adanya kesedaran pendidikan bagi golongan B40 di daerah Mualim Perak. Seterusnya, model 2 iaitu model tiada kesedaran. Berdasarkan jadual tersebut, hanya dua faktor yang signifikan iaitu penglibatan dan sokongan ibu bapa serta sosioekonomi keluarga. Faktor penglibatan dan sokongan ibu bapa mempunyai nilai yang signifikan iaitu 0.012. Perkara ini menunjukkan bahawa faktor penglibatan dan sokongan ibu bapa mempengaruhi kebarangkalian tiadanya kesedaran pendidikan dalam kalangan golongan B40 di daerah Mualim. Di samping itu, faktor sosioekonomi keluarga juga mempunyai nilai yang signifikan iaitu 0.025. Hal ini menunjukkan bahawa faktor sosioekonomi keluarga juga mempengaruhi kebarangkalian tiada kesedaran pendidikan dalam kalangan golongan B40 di daerah Mualim. Kedua-dua faktor ini berhubungan positif dengan tiadanya kesedaran pendidikan golongan B40 di daerah Mualim. Kedua-dua jadual tersebut menunjukkan taburan responden mengikut faktor yang paling dominan mempengaruhi kesedaran pendidikan menggunakan model logistik binary 1 dan 2. Bagi kedua-dua model tersebut, didapati bahawa sosioekonomi keluarga merupakan faktor yang paling dominan yang mendorong kepada kesedaran pendidikan golongan B40 di daerah Mualim Perak. Akhir sekali, bab 5 adalah berkenaan dengan perbincangan, kesimpulan dan cadangan kajian. Antara implikasi kajian ini adalah berlakunya peningkatan kualiti pendidikan di negara ini, pemerkasaan pelajar dan boleh dijadikan panduan kepada kerajaan. Cadangan bagi kajian seterusnya adalah meluaskan populasi dan sampel kajian, mempelbagaikan pemboleh ubah tidak bersandar, menambah baik borang soal selidik dan menggunakan kaedah pemerhatian atau temu bual untuk memperoleh data daripada responden.